Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa dil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sing soal, hal yaral basyaru al malaikata, adakah melihat oleh manusia akan malaikat? Jing jawab, la yaral basyaru, tidak melihatlah oleh manusia. Manusia mana tu? Ghairul anbiya, itu istisnanya lain daripada para nabi. Artinya para nabi itu tak termasuk daripada la yaral basyaru lah. Ghairul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu, lain daripada para nabi alaihimus salatu wassalam. Artinya para nabi itu boleh melihat akan malaikat. Itu maksud nak sebut situnya. Yang ni melihat malaikat di atas rupa sejati dia, rupa hakiki dia. Tu. Ada pun rupa hak tidak hakiki, hak tu manusia boleh lihat. Hak malaikat berupa dengan rupa manusia tu manusia pun boleh lihat. Tapi rupa hakiki itu tidak boleh melihat oleh manusia lain daripada para nabi. Hanya para nabi je boleh lihat. Tu la yaral basyaru al malaikata, tidak melihatlah oleh manusia akan malaikat. Dah. Tak dapat melihat oleh manusia akan malaikat lain daripada nabi itu idza kanu, apabila adalah mereka itu malaikat ala suwarihim, di atas rupa mereka itu mereka al asliyati, yang original. Al asliyati, yang bahasa original. Tu. Kalau orang panggil tu rupa manusia, tu maklumlah. Sayyidina Umar pun ada cerita ke, malaikat mari tanya Nabi soalan tu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun syadidun bayadus siyab syadidu sawadus sya'ri la yura alaihi atharus safar. Itu hadis itu menunjuk kata bahawasanya malaikat Jibril berupa dengan rupa manusia tu dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di atas rupa yang hakiki, itu tak ada siapa dia boleh lihat melainkan para nabi, para rasul. Dah. Tu. Seperti mana hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pada dia, ya Aisyah, hei Aisyah, hadza Jibrilu, ini Jibril. Ini Jibril yukri'uki, membaca akan dikau assalamu akan salam, ini memberi salam kepada engkau, itu maksud gitu. Yukri'uki salama, mana mengiring akan dikau akan salam. Mengiring kepada engkau tu akan salam. Qultu, lalu jawab oleh aku, kata Aisyah, wa alaihi salamu wa rahmatullahi, di atas malaikat Jibril itu sejahtera Allah dan rahmat Allah Ta'ala. Lalu katanya Aisyah, wa huwa yara ma la nara, padahal ia Nabi itu yara, melihat, ma la nara, akan barang yang tidak kami lihat. Jadi Nabi SAW dapat lihatlah Jibril itu. Hadis itu muttafaqun alaih, itu Bukhari Muslim riwayat.
Lagi pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril, melihat ia akan Jibril, lahu sabit baginya Jibril itu situmi'atin janahin, ada 900 sayap. Dah. Itu orang panggil di atas rupa hakiki, rupa asliyah dia panggil. Kenapa kau tak dapat melihat malaikat di atas rupa asliyah? Li'annahum, karena bahawasanya mereka itu malaikat ajsamun latifatun, ialah segala jisim-jisim yang basah haluh. Tak dapat lihat jisim-jisim yang basah haluh diperbuat daripada cahaya. Kama bandingannya seperti mana barang annahum, bahawasanya mereka itu manusia la yarawnal hawa, tidak melihatlah manusia tu akan hawa nafsu, ma'akaunihi, serta keadaan hawa tu jisman mali'an, ialah jisim yang besar. Nah hawa ni jisim yang besar lah duk orang kata. Tu hawa nafsu tu besar. Tu kenapa tu? Li fadai, kerana tersembunyi. Tu li fadai, kerana tempat yang tersembunyi, li kaunihi, dan kerana keadaannya hawa tu latifan, basal haluh. Hawa tu basal latifan, basal haluh juga. Jadi hawa kita manusia boleh tengok tak? Tak boleh. Padahal dia tu jisim yang besar tu, malian maknanya kabiran, yang besar. Tu. Kenapa tak dapat lihat? Li fadai, kerana tempat yang tersembunyi, li kaunihi latifan, dan keadaannya hawa tu orang panggil haluh. Wa amma, dan adapun idza tasyakkalu, apabila berupalah mereka itu mereka bisurati jismin, dengan rupa gambaran jisim kathifin yang basah kasak, kal insani, seperti manusia, fayarawnahu, maka melihatlah manusia hum, akan mereka itu malaikat. Jadi kalau malaikat berupa dengan rupa manusia boleh lihat lah. Tapi bukan lihat malaikat atas rupa malaikat lah. Lihat malaikat atas rupa manusia. Atas syakal manusia. Wa ru'yatul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu lahum, dan bermula melihat para nabi sallallahu alaihi wasallam ni, as-salatu wassalam, alaihimus salatu wassalam, bermula melihat para nabi alaihimus salatu wassalam, lahum, akan mereka itu mereka, ala suwarihumul asliyati, di atas rupa-rupa mereka itu mereka yang bahasa asli, bahasa hakiki sungguh. Khususiyatun, ialah perkara yang dikhususkan, khusu atau khusu, ketentuanlah mereka itu para nabi, biha, dengan dia, dengan ru'yah. Dengan ru'yah secara khususiyah tu orang panggil ketentuan di atas para nabi. Supaya apa? Litalaqi, supaya dapat talaqi, dapat mengajilah al-masailid diniyati, segala masalah-masalah yang bahasa agama, wa ahkami syar'iyyati, dan segala hukum-hukum yang dibahasa pada syarak. Tu. Jadi memanglah nabi itu lihat seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, melihatlah oleh Nabi SAW akan Jibril fi suratihi, pada gambaran Jibril yang hakiki, marrataini, 2 kali. Nabi boleh lihat Jibril itu boleh lihat Jibril 2 kali atas rupa asli. Ya. Beki balik tadi. Hawa tu udara. Betul dah tu. Udara dah. Undur klik. Kama annahum la yarawnal hawa, seperti mana bandingannya tidak melihatlah mereka itu manusia. Kama annahum, seperti mana barang, seperti mana masalah, annahum, bahawasanya mereka itu manusia, la yarawnal hawa, tidak melihatlah mereka itu manusia akan udara. Silap tadi.
Ma'akaunihi, serta keadaannya udara tu jisman malian. Serta keadaan udara tu ialah jisim yang besar. Kenapa? Lifadai. Kerana lifadai ini bukan tempat tersembunyi, silap dia. Lifadai, kerana tempat kosong. Dah. Begitu. Fadai ini tempat kosong. Likaunihi, dan kerana keadaannya udara tu latifan haluh. Gitu. Betul balik, betul balik. Tu. Kama annahum, seperti mana bandingannya, annahum, bahawasanya mereka itu manusia, la yarawnal hawa. Duk mana udara? Boleh lihat tak udara? Boleh? Tak boleh lihat udara. Nah, ma'akaunihi, serta keadaannya udara tu jisman malian, ialah satu jisim yang sangat besar. Di mana sahaja tu kalau kita kipas kat tu biar angin lah. Kenapa? Lifadai, kerana tempat kosong. Nampak macam kosong. Padahal ada tak udara? Ada. Kita tak dapat lihat. Tapi kalau kita kibas tu, ada udara. Pasal kipas kat ada udara. Tu. Tempat kosong lifadai. Likaunihi latifan, dan kerana keadaannya udara tu halus. Gitu. Bagi balik situ tu. Tu. Baik. Wa ru'yatul anbiya ilahum, sambung balik tadi. Dan bermula melihatnya para nabi lahum, akan mereka itu malaikat ala suwarihim, di atas gambaran asli mereka itu malaikat ala asliyati, ya bahasa asli. Khususiyatun, ialah khususiyah. Khusu biha, dikhususkan mereka itu para nabi dengan dia, dengan ru'yah tu, litalakil masailid diniyati, supaya dapat mengaji segala masalah-masalah agama, wa ahkami syar'iyyati, dan segala hukum-hukum yang dibangsa pada syarak. Jadi Nabi tadi sambung hadis tadi dah. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi marratain. Melihat oleh Nabi akan Jibril itu dalam rupa gambaran yang aslinya ialah 2 kali. Wa khalquhu, dan kejadiannya Jibril ni, sadun ma bainal ufuqi, memenuhi barang di antara ufuk. Barang di antara ufuk, penuh. Mana besar lah nak cerita gitulah. Tu. Jadi sebab tu kalau ia tidak orang panggil apa, tidak berupa dengan rupa manusia yang biasa ni kan, tak boleh lihat lah kita manusia ni rupa malaikat yang asli. Wala yustaghrabu wujudu wala yustaghrabu, dan tidak dipelekkan, tidak diberasa gharib, tidak diberasa pelak, wujudu ajsamin, oleh adanya segala jisim bainana, di antara kita ni, la naraha bil aini, tidak melihatlah kami akan dia jisim tersebut dengan mata, tak belak. Tu. Wala yustaghrabu wujudu ajsamin, dan tidak dirasa pelakkan oleh adanya segala jisim di antara kita ni yang tidak kita lihat akan dia bil aini, dengan mata, tak rasa pelak. Wa fil mu'tadih, dan pada segi adaknya, wa fil mu'tadi, dan pada segi adaknya tak pelak ke, ma yuqarribu, barang yang menghampirilah zalika, akan demikian itu, li zihni, pada pikiran akal kita. Wa yarfa'u anhu, dan diangkatkan daripadanya al-ghainu, al-ghaina. Wa yarfa'u anhu al-ghaina, dan diangkat daripadanya al-ghaina, akan penutup. Al-ghaina tu al-ghita, was-sitru. Al-ghita was-sitru, itu orang panggil al-ghina. Al-ghaina. Al-ghina, al-ghainu. Mana penutup dalam hati tu, itu panggil ghain. Wa yarfa'u anhu al-ghainah, dan diangkatkan daripadanya seorang itu al-ghainah, akan penutup, tu akan hijab, akan pelindung, akan penutup. Fa inna amamana katsiran minal ajsami, maka bahawasanya di hadapan kita ni banyak sangatlah minal ajsami, daripada beberapa jisim-jisim, al-hayati, yang bahasa hidup, wa ghairil hayati, yang tidak hidup, la yudrikuha, yang tidak dapat direntikan akan dia, la yudrikuha, yang tidak dapat didapatkan akan dia, boleh juga, la yudrikuha, yang tidak dapat didapatkan akan dia, yang tidak dapat digertikan akan dia, al-basaru, oleh pelihatan mata. Walaula, dan jikalau tidak kerana an-nazaratu, pelihatan,
lazananna nescaya menyangkalah kita annaha bahawasanya laisalaha tidak adalah baginya ainun oleh mata wala asarun tidak ada kesan. Kama la yustaghrabu seperti mana bandingannya tidak dipelekkan ikhtisasul ba'di oleh ketentuan bagi setengah manusia bi ibsaril asya'a dengan dapat melihat akan sesuatu la tudrikuha sairul absari yang tidak didapatkan akan sesuatu tu oleh sekalian mata-mata. Tak pelik. Tu ada orang yang boleh lihat Tuhan wi ketentuan bagi para nabi tu dapat lihat malaikat. Pak kita tak boleh. Tak ada pelik. Dah. Fa inna fi ikhtilafil absari kerana bahawasanya di dalam perselisihan melihat fi quwwatil idraki pada kekuatan mendapat wa dha'fihi dan lemahnya yang mendapat ma'ibaratan ialah sebagai pengajaran liulil absari bagi orang yang mempunyai absar ni mempunyai pemikiran lah, mempunyai penglihatan pemikiran maknanya gitu. Tu. Jadi tak pelik lah. Ada setengah-setengah orang panggil manusia tu Allah Ta'ala bagi dapat lihat satu-satu perkara, tapi setengah-setengahnya tak dapat lihat. Itu tak ada belik. Sing soal ma wazaiful malaikati, apakah dia pekerjaan-pekerjaan bagi malaikat? Jin jawab minal malaikati setengah daripada malaikat tu rusulun bainal maula subhanahu wa ta'ala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi. Setengah malaikatnya ada hak menjadi rasul-rasul, utusan-utusan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala lah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Alhamdulillah segala puji hak Allah Ta'ala fatiris samawati wal ard. Allah Ta'ala tu yang membuat segala langit dan bumi tanpa ada peta-petaan. Ja'ilil malaikati, yang menjadilah Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjadikan malaikat tu rusulan sebagai utusan-utusan. Itu jelas ada dalam Quran. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan. Innallaha astafa minal malaikati rusulan wa minan nas atau kama qala Allah. Tengok dalam Quran lah. Maka setengah daripada khijab malaikat ni ada hak jadi rasul utusan di antara Allah Ta'ala dengan para nabi-nabinya. Mana misal contohnya ka Jibril lah, seperti Jibril. Seperti Jibril alaihi salam lah. Tu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut nama Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Disebut dalam Qurannya hijab Jibril. Allah Ta'ala turun nazzalahu ala qalbika. Tu. Baik. Wa minhum, dan setengah mereka itu malaikat. Wa minhum ay wa minal malaikati lah. Setengah daripada mereka itu malaikat hafazatun, ialah malaikat hafazah, malaikat yang memelihara alal ibadi, di atas para hambanya. Wa inna alaikum lahafizin. Dalam Quran ke? Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Itu dalam Quran ada cerita. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazah. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dalam Quran ada sebut cerita kata bahawasanya Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala utuhkan ke atas hamba-hamba dia ni malaikat hafazah. Jadi ada hak jenis malaikat kerjanya ialah memelihara hamba, menjaga, orang panggil mengawali hamba. Wa minhum, dan setengah mereka itu malaikat ni mayak tubuh. Mereka yang menulis, mencatat a'malal ibadi, akan segala amalan-amalan bagi hamba, min khairin aw syarrin, daripada yang baik dan yang buruk. Tu idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali liqa'id.
ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tu dalam Quran sebut cerita kata bahawasanya tu ada orang panggil di kiri kanan kita ni malaikat raqib atid yang mencatat tulis apa sahaja yang kita kerja. Wa minhum, dan setengah mereka itu malaikat tu muwakkaluna bil jannah, yang diperintahkan menjaga dengan syurga. Nah, wa na'imiha, dan segala nikmat-nikmatnya syurga. Tu ada dalam Quran duk cerita tu. Nah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dalam Quran cerita. Nah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu orang panggil apa? Cerita kata malaikat-malaikat yang menjaga syurga, jaga pintu-pintu syurga, menyambut kedatangan ahli-ahli syurga. Ucap sejahtera kepada penghuni-penghuni syurga. Wa minhum, dan setengah mereka itu malaikat muwakkaluna bin nari wa azabiha, ditugaskan menjaga dengan api neraka dan azab api neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Itu qila dukhulu abwaaba jahannama khalina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Itu cerita kata bahawasanya puak-puak ahli neraka ni tu apabila dibawa datang dekat api neraka, wa qala lahum, lalu berkatalah orang kafir itu khazanatuha, oleh penjaga-penjaga pintu api neraka. Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah datang pada kamu oleh seorang rasul dulu di dunia yang membaca ke atas kamu ayat Allah Ta'ala, yang memberi peringatan menakutkan tentang perjumpaan pada hari ini, iaitu hari kiamat ni. Maka jawab pokok kafir, sungguh dah ada sungguh tapi kami tak percaya nak buat mana. Lalu qila dukhulu abwaaba jahannam khalidin. Berambuh masuk pokok malaikat kata, masuk dalam neraka jahannam kekal itu. Maka neraka ni fabi sama sual mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat kediaman bagi orang yang takabbur. Itu nak cerita kata bahawasanya ada malaikat-malaikat yang menjaga neraka dan azab neraka. Wa minhum, dan setengah malaikat ni pula hamalatul arsy, yang menanggung ke arasy. Allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana. Itu disebutkan dalam Qurannya. Allah Ta'ala cerita kata bahawasanya malaikat-malaikat yang menanggung mereka itu akan arasy, dan mereka yang malaikat yang mengelilingi akan arasy. Ada hak menanggung, ada hak keliling pula. Kita doa baca dalam Qatrul Ghais tu kan. Ucap tasbih dan ucap pujilah akan Tuhan mereka itu. Itu nak cerita katanya ada malaikat yang menanggung arah. Itu artinya bagai-bagai lah kerja-kerja malaikat ni banyak. Bukan hak dulu, ada hak diperintah dengan sujud, rokok, qiyam, tawaf, Baitul Ma'mur. Macam-macam lah. Wa minhum, dan setengah mereka itu malaikat qaimuna bimasalihil ibad. Yang ditugaskan. Qaimun maknanya yang berdirilah mereka itu malaikat, mana yang ditugaskan mereka itu para malaikat ni bimasalihil ibad, dengan kemaslahatan kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Wa manafi'ihim, dan kemanfaatan mereka itu hamba-hamba Allah. Mana setengahnya dobik kal muwakkali nabis sihabi wal qatari wan nabati wal arzaq, seperti malaikat-malaikat yang ditugaskan dengan
dengan cuaca mendung, hujan, tumbuh-tumbuhan dan rezeki-rezeki. Tu ada juga gitu. Wakal malaikati al-ma'murina bis-salati 'alal mu'minin. Seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan mereka itu dengan minta doa rahmat ke atas orang mukmin. Tu huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Itu ada kan? Malaikat-malaikat hak diwakilkan yang diperintahkan oleh Allah Taala dengan minta doa rahmat ke atas orang mukmin. Wakal malaikatil ma'murina lagi. Dan seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan mereka itu bitabsyiril mu'minina, dengan memberi berita gembira kepada orang mukmin inda nazai, ketika mana nazak. Ketika mana nazak sakit nak mati itu, ada juga malaikat hak ditugaskan untuk bagi berita gembira. Tu maklum dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang kata serta i'tikad Tuhan dia ialah Allah, kemudian dia istiqamah, duduk tetap kejak gitu, tatanazzalu alaihim, nescaya turunlah di atas mereka itu nanti oleh malaikat, malaikat tu oleh malaikat. Tu malaikat kata mana? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan rusing, jangan takut, jangan rusing. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberi berita gembira mereka itu malaikat dengan syurga yang dijanjikan. Syurga tu bagi mereka yang beriman dan istiqamah di atas keimanan. Itulah. Lagi ada lagi dah orang panggil kal malaikatil ma'murina biqabdi arwahil ibad, seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan juga oleh Allah Ta'ala dengan mencabut segala roh-roh bagi hamba. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga apabila datanglah oleh seorang daripada kamu oleh mati, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Itu. Ataupun ayat lagi, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan jikalau melihatlah ketika mana orang-orang zalim tu di dalam sakit, ghamaratil maut, mana mabuk nak mati, wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat hak ditugaskan cabut nyawa tu nak menghampalah mereka itu akan tangan-tangan mereka itu, akhriju anfusakum, keluarlah kalian daripada diri-diri kalian. Ada artinya malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa hamba. Habis itu. Ila ghairi zalika lah, hingga kepada lain daripada demikian itu, mimma daripada barang umiru yang diperintahkan mereka itu malaikat bihi dengan dia, dengan barang. Banyak hijau lagi lah. Dia tak sebut secara satu persatu di sini. Artinya banyak orang panggil hijau malaikat ni, Allah Ta'ala tugas tu berlain-lain, tidak sama. Habis itu al-mabahasus salisu, perbahasan yang ketiganya, fil imani, di dalam nyatakan keimanan, kepercayaan, bikutubihi, dengan segala kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing soal, kaifa li'tiqadu bikutubillahi ta'ala, bagaimanakah i'tiqad, pegangan dengan segala kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gitu. Jin jawab, a'taqidu, aku berpegang, anna lillahi tu. Anna lillahi ta'ala, bukan anna Allah dah. Buat alih a'taqid, aku berpegang. A'taqidu, aku berpegang, anna lillahi, akan bahawasanya sabitlah bagi Allah Ta'ala tu kutuban, akan berapa kitab-kitab. Kitab-kitab mana? Anzalaha, yang diturunkan akan dia, akan kitab-kitab tu, ala anbiya'ihi, di atas segala para nabinya.
Yo mari dengan ijma, tak sebut berapa. Kenapa? Kerana hadis dia tu dhaif ke? Maka tak boleh nak sabit dalam pegangan ni, orang panggil apa? Dalil yang tidak diyakinkan. Dah. Kita baca dalam kitab Qatrul Ghais tu, mana qaul yang rajihnya tidak menentukan. Ada muta'yin bi adadi muayyanin. Mana tidak menentukan dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Secara ijma begitu ya. Berapa kau bilangan kita tak tahu, tapi pak tu wajib nak tahu mana, iaitu Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Itu tafsirlah. Berapa kau bilangan serah pada Allah Taala berapa kitabnya. Baik. Tu wabayana. Wabayana tu wakil wabayna tak. Wabayana dalam tu tulis apa? Wabayana sama deh. Wabayana dan menyatalah fiha di dalamnya, dalam segala kitab-kitab itu. Segala kutub anzalaha itu, segala kitab-kitab yang diturunkan akan dia kitab tu, amrahu perintahnya Allah, wa nahyahu dan tegahannya Allah, wa wa'dahu dan janji baiknya Allah, wa wa'iduhu dan janji seksanya Allah. Dah. Wa'dullah bil jannah lil mu'minin at-ta'iin lah. Gitu. Mana kalau wa'dun tu orang panggil janji baik Allah. Wa'dullah bil jannah lil mu'minin at-ta'iin. Janji baik Allah Taala dengan syurga bagi orang mukmin yang taat. Dah. Maka janji baik Allah Taala ni wa'dallahi haqqan la yukhlifullahu wa'dahu. Wa'dallah. Janji baik Allah tu sebenar. La yukhlifullahu wa'dahu. Tidak sekali-kali menyalahi oleh Allah Taala akan janji baiknya. Tu sebab tu tidak menyalahi janji oleh Allah Taala akan janji baik dia ni. Orang panggil syar'an qat'an. Secara syarak putus secara syarak. Tu. Adapun wa'i Allah Taala, wa'idullah bin nari lil kafirin al jahidi. Itu. Janji buruk ni, janji seksa ni apa? Yakni janji seksa Allah dengan api neraka untuk orang kafir dan orang engkar. Qaul rajihnya la yatakhallafu aidan juga. Tidak menyalahi juga. Kenapa? Ma yubaddalul qaulu ladayya. Tidak menukar gantilah oleh perkataan yang telah ditetapkan pada Allah Taala. Mana qaul rajihnya tak bertukar juga. Tapi sah qadak kalau Tuhan nak maaf hamba-hamba yang mukmin yang maksiat daripada masuk api neraka, sah boleh. Itu tengok dalam kitab Syarah Sawi Jauharatut Tauhid. Panjang lebar duk bahas pasal wa'du wal wa'i. Janji baik dengan janji buruk. Itu janji baik dan janji buruk. Jadi hingga-hingganya boleh Allah Taala nak apung semua sekali orang mukmin yang buat dosa ni, hingga-hingga kena ada juga seorang. Sebagai orang panggil apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tidak juga menyalahi akan janji buruk dia. Mana? Seorang tu orang mukmin yang buat maksiat tu Tuhan tak apung, Tuhan nak Tuhan bohlah api neraka kak. Dah. Hal lain pada tu orang mukmin yang maksiat tu boleh tak Allah Taala nak apa? Boleh, tak ada apa. Kerana itulah orang mukmin yang bermaksiat mati tak sempat taubat, itu bukan pasti neraka dah. Orang panggil fi masyiatillah. Di dalam kehendak Allah Taala. Insya'a azabahu. Kalau Allah Taala kehendak, dia mengazabkan orang itu. Kalau dia kehendak, dia boleh apung dosa. Tak ada apa sekali. Boleh. Wahia dan ia kitab-kitab Allah Ta'ala ni. Kalamullahi. Ialah kalam bagi Allah Ta'ala. Hakikatan. Secara hakikat. Tu. Hakikatan secara hakikat. I'taqi ayyuhal mukallafu. Berpeganglah hei orang mukallaf. Tanazzahal Quran. Tersucilah akan Quran bimakna kalamihi ta'ala anil huduthi. Dengan makna kalam Allah Ta'ala, yakni sifat perkata Allah Ta'ala tu daripada baharu. Khilafan lil mu'tazilati.
Hal keadaan menyalahilah bagi pendapat puak Mu'tazilah. Al-qailina yang berpendapat mereka itu Mu'tazilah bi khalqil kalami. Dengan baharu ataupun dijadikan kalam. Kalam tu ialah kena ke makhluk. Dah. Jadi tak bolehlah kita nak i'tikad kata kalam, yakni sifat Allah Ta'ala tu ialah makhluk. Dah. Jadi di sisi Mu'tazilahnya tak ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam. Karena kalam tu bila disebut mestilah berhuruf bersuara. Maka tu makhluk. Adapun mazhab ahli sunnah wal jamaah, wa mazhabu ahli sunnati wal jamaah annal qur'ana bimakna kalamin nafsiyyi laisa bimakhluqin. Ambil gitu. Bermula mazhab ahli sunnahnya bahawasanya Al-Quran tu dengan makna kalam nafsi bukan makhluk. Wa ammal Quran, adapun Al-Quran bimakna lafzi, dengan makna lafzi, kalam lafzi. Naqra'uhu gitu. Bimakna lafzi allazi naqra'uhu, dengan makna kalam lafzi, yang dibaca akan kita. Tuh. Fahuwa makhlukun, maka dia tu makhluk. Makhluk dah. Tapi sungguh pun kata kalam lafzi Al-Quran hak kita duk baca tu ialah makhluk, lakin yamtani'u an yuqala al-Quranul makhlukun, tetapi ditegahkan an yuqala oleh bahawa dikatakan Al-Quranu makhlukun. Quran tu makhluk, tak boleh kata itu. Tapi dia akan hendak apa? Wa yuradu bihi al-lafz allazi naqra'uhu. Dikehendaki dengan dia tu akal lafaz yang kami baca akan dia. Tak boleh dia nak kata Al-Quran tu makhluk. Walaupun dia akan hendak dengan Al-Quran tu makhluk ialah lafaz yang dia baca. Lafaz yang kita duk baca tu. Illa melainkan fi maqamit ta'limi. Melainkan pada tempat belajar. Tu melainkan pada tempat belajar. Masa belajar ini tak apa nak uji nyata. Kerana apa tu? Lianna, kerana bahawasanya rubbama. Karena kadang-kalanya auhamah, memberi wahamlah annal Qur'ana bimakna kalamihi ta'ala makhlukun. Memberi waham akan bahawasanya Quran dengan makna kalam Allah Ta'ala, iaitu sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala itu ialah makhluk. Walidzalika, dan kerana demikian itulah imtana'atil a'immatu, menegahlah oleh para imam-imam ahli sunnah minal qawli, daripada perkataan berfatwa berkata bi khalqil Quran, dengan makhluknya Al-Quran. Jadi sebab itulah di sininya musannif dia kata wahia, dan segala kitab-kitab Allah Ta'ala itu kalamullah Ta'ala hakikat, ialah kalam Allah Ta'ala secara hakikat. Kalam Allah Ta'ala secara hakikat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang menyusunkan nizam dia tu. Bukan orang lain. Bukan malaikat dia susun dah. Allah Ta'ala sendiri. Badat minhu, telah zahirlah daripada Allah Ta'ala, bila kaifiyatin, dengan ketiadaan kaifiyat, qaulan, dengan ketiadaan kaifiyat secara qaulan, secara berkata-kata. Bukan Allah Ta'ala duk bobel gerung-gerung tu gitu, okey. Itu ni. Tidak hasil kaifiyat dengan secara berkata-kata. Wa anzalaha wahyan, dan menurunlah akan dia segala kitab-kitab tu secara wahyu. Min tilkal kutubi, daripada demikian itu kitab-kitab, at-tauratu, ialah Taurat, wal injilu, dan Injil, waz zaburu, dan Zabur, wal Qur'anu, dan Al-Qur'an. Baik. Sing soal kaifa i'tiqaduka bit-taurati, bagaimanakah pegangan engkau hai musannif dengan kitab Taurat? Jin jawabnya, a'taqidu, aku berpegang dalam hati aku, anna Taurata, akan bahawasanya kitab Taurat itu kitabun, ialah salah satu kitab min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, daripada beberapa banyak kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala.
Anzalahu, menurunglah akan dia akan Taurat tu ala kalimihi Musa alaihi salamu. Di atas Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu kitab Taurat li bayanil ahkamis syar'iyyati. Tu supaya menyatakan segala hukum-hukum yang dibangsa pada syariat. Mana? Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Itu dalam cerita dalam surah Ali Imran. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil, bermula tiap-tiap makanan tu adalah ia menjadi halal bagi Bani Israil, illa ma harrama Israilu ala nafsi, melainkan barang yang telah mengharamlah oleh Israil itu sendiri, itu Nabi Yaqub, ala nafsi, di atas dirinya, min qabli an tunazzalal Taurah, daripada sebelum bahawa diturunkan kitab Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Itu orang panggil menunjuk kata kitab Taurah ni mengandung syariat. Mengandung syariat. Dia ada kitab tidak mengandung syariat, seumpama Zabur nanti. Nanti kita akan baca. Tu tengok. Sebab tu dia kata wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu kitab Taurah. Apa hak dinyatakan dalam kitab Taurah? Li bayanil ahkami syar'iyyati, ialah supaya menyatakan segala hukum-hukum yang dibangsa pada syariat. Wal aqaidi sahihati al mardiyati, dan segala pegangan-pegangan yang betul yang diredha oleh Allah Taala. Tu. Baik. Wa tabsyiri, dan sebagai dalam kitab Taurat juga sebagai berita gembira. Wa tabsyiri, dan sebagai berita gembira. Bizuhuri nabiyyin, dengan akan zahirnya, akan nyatanya, bizuhuri nabiyyin, dengan nyatanya dan zahirnya, nabiyyin, seorang nabi, min bani Ismailah, daripada keturunan Nabi Israel. Siapa? Wahwa, dan bermula ia Nabi daripada Bani Ismail tu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isyarati, atah lagi ni, atah pada kata ahkami lagi ni. Aili bayani isyarati, supaya menyatakan isyarah. Isyarah ni makna i'lamun bi khafi, pemberitahuan dengan secara halus, itu dipanggil isyarah. Tu libayanil isyarati, supaya menyatakan segala pemberitahuan yang halus, ila annahu, kepada bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW ni, ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya'ti, akan datanglah ia bi syar'in, dengan syariat, jadidin, yang baru, yahdi ila daris salami, yang menunjuki kepada negeri yang sejahtera. Itu apa negeri sejahtera? Ail jannati, begitu, itu syurga lah. Mana dalilnya? Allah Ta'ala firman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Allazi, bermula orang-orang yang yattabi'una ar-rasula, yang mengikutlah mereka itu akan Rasul, akan Nabi Muhammad SAW. An-nabiyyal ummiyya, akan Nabi yang bahasa ummi. Nabi bahasa ummi ni bahasa tak mengaji baca ni dengan manusia. Itu makna ummi. Ummi ni asalnya hak bahasa tepek ngamuk. Orang hak bahasa tepek ngamuk ni zaman itunya tak pergi sekolah lah. Tiba-tiba boleh baca Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu orang panggil apa tu? Mukjizat. Tu i'jahnya orang panggil Al-Quran ni tidak dapat ditohmahkan rekod-rekodan daripada Nabi Muhammad SAW. Allazi yajidunahu, yang mendapatilah mereka itu akan dia Nabi tu, Nabi Muhammad tu, maktuban, tertulis.
Indahum, di sisi mereka itu, fit Taurati wal Injil, dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi Muhammad ni ya'muruhum bil ma'rufi, menyuruh akan mereka itu dengan perkara yang baik, wa yanhahum 'anil munkari, dan menegah akan mereka itu daripada perkara yang mungkar. Wa yuhillu lahumut tayyibati, dan menghalalkan akan mereka itu segala perkara yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan ke atas mereka itu segala perkara yang keji-keji. Panjanglah ayat tu. Tapi hujung ayatnya Allah Taala kata, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Falladzina, maka bermula mereka yang amanu, beriman mereka itu bihi dengan Nabi, wa 'azzaruhu, dan mengagunglah mereka itu akan dia Nabi, wa nasaruhu, dan menolonglah mereka itu akan dia Nabi, wattaba'u, dan mengikutlah mereka itu an-nura, akan cahaya, yakni Al-Quran lah, allazi, yang bermula nur tadi, cahaya tu, unzila ma'ahu, diturunkan sertanya Nabi, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi dalam kitab Taurat tu telah dinyatakan bahawasanya Nabi ni akan bawa syariat yang baru yang menunjuk kepada negeri yang sejahtera, iaitu syurga. Tengok. Sebab itulah kalau kita baca dalam surah Baqarah tu kan, fok Yahudi ni, dia tak ikut Nabi tu bukan kerana dia tak tahu, dia tahu, tapi kerana takut pitih mah habis. Pada surah apa, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin tu, bawah lagi tu. Mana apa dah dia kata tu, tak ingat atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kau mana? Cuba ambil Quran tengok. Apa ayat dia? Tak ingat. Ini. Apa? Jadi fok Yahudi ni, nah. Fok Yahudi ni, aku ada tu. Tu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tu, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu buat kekeliruan akan yang hak dengan yang batil. Iaitu apa, fok dia ni tahu dah kata Nabi Muhammad ni hak sebenar, hak. Tapi dia buat batil, kata apa, Muhammad majnun, Muhammad bohong. Tu. Wa taktumul haqqa, dan membunyilah kamu akan perkara yang sebenar, iaitu Nabi Muhammad Nabi, wa antum ta'lamun, padahal kamu itu mengetahui. Itulah. Tu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Tu. Jangan kamu menjual beli, menjualkan dengan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Mana fok tak lebay Yahudi ni, dia bimbang takutnya kalau dia ayat hak sebenar, habislah orang ramai di kalangan Bani Israel ni pun masuk agama Islam. Hilanglah pendapatan dia bulan-bulanan. Tu. Sebab tu dia kata wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Pergi balik dalam tafsir gapo dia duk syarah dalam tu dah. Tu. Habis itu. Sing soal kaifa i'tiqadul ulama il a'lami fi haqqit tauratil mawjudati al-ana fi aidi ahlil kitabi. Kalau gitu kita Taurat adalah ni lagu mana? Tengok. Tu kaifa i'tiqadu. Kaifa i'tiqadu, bagaimanakah pegangan al-ulama bagi alim ulama al-a'lami yang bersangat ta'lim lah. Al-a'lam ni ulama-ulama yang hebat-hebat, ulama kibar. Mana a'lam.
Tu kaifa i'tiqadul ulama il a'lami, bagaimana kau i'tiqad pegangan alim ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang kibar-kibar fi haqqit taurati, pada hak kitab Taurah al maujudati, yang ada al-ana sekarang ini, fi aidi ahlil kitabi, di tangan-tangan para pendeta ahli kitab. Lagu mana? Kitab Taurah adalah itu lagu mana? Jin jawab, i'tiqadul ulama il a'lami, bermula pegangan alim ulama kibar kita, anna taurata, akan bahawasanya kitab Taurah al maujudata, yang ada al-ana sekarang ini, qad lahiqaha at-tahrifu, sesungguhnya telah benar-benar menghubungilah akan dia oleh at-tahrif. At-tahrif makna ubah-ubahan lah. Itu mana at-tahrif. Tu. Jadi kitab Taurah adalah itu memang sebenar-benarnya telah pun diubah. Wa mimma, dan setengah daripada barang ya dulu yang menunjuklah ia barang ala zalika, di atas demikian itu tahrif, di atas demikian itu ubah-ubahan, annahu, bahawasanya laisa fiha, tidak adalah di dalam kitab Taurah sekarang ada di tangan-tangan ahli kitab, pendeta ahli kitab ni, zikrul jannati wan nari, tak ada sebut syurga neraka ni. Tak ada sebut tentang syurga tentang neraka dalam kitab Taurah ada sekarang ni. Wahalul ba'si, dan kelakuan hari bangkit, wal hasyri, hari hipung, wal jazai, hari balah, tak ada duk sebut dalam kitab Taurah sekarang ni. Itulah menunjukkan setengah daripada barang yang menunjukkan bahawa kitab Taurah tu diubah dah, ialah tidak ada disebutkan dalam kitab tersebut tentang syurga neraka, tentang perihal bangkit balik daripada mati, dihipung di pada mahsyar, dibalah ke syurga pahala, tak ada. Ma'anna zalika, serta bahawasanya demikian itu yang tersebut, mana syurga neraka, bangkit balik, dihipung pada mahsyar, dibalah dengan syurga, dengan neraka, dengan pahala, dengan dosa tu, ahamu, ialah sepenting-penting ma barang yuzkaru fil kutubil ilahiyati, sepenting-penting perkara yang disebutkan dalam kitab-kitab ketuhanan, kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan lah, makna gitu. Tu penting lah. Kalau tak sebut tu, manusia tak tahu mana saya esok lagi ke mana, nak matlamat di destinasi kata ni. Tu kan kita orang sebagai orang Islam ni, kita diajarlah kitab mana dalam Quran, mana daripada Tuhan kita mari sekarang ni, kita duduk tengah menanggung amanah Tuhan, nanti kita akan dibakit balik di soal itu. Tiba-tiba dalam kitab Taurah adalah ni tak sebut benda-benda gitu. Pelik itu. Nah itu tanya setengah daripada tanda yang menunjuk kata bahawasanya kitab Taurah ada sekarang ni telah diubah-ubah. Dah. Wa mimma, dan setengah daripada barang ya dulu yang menunjuklah ia barang aidan juga di atas apa, di atas tahrif tadi tu. Aidan ay ala zalika tahrif tadi tu. Ada setengah daripada barang yang menunjuklah ia barang dia juga yakni di atas demikian itu perubah-ubahan. Tu di atas demikian itu ubah-ubahan. Memang tak apa, beriman dengan kitab Al-Quran tu automatik dah beriman dengan kitab Taurah asal. Dah. Wa mimma yadullu aidan, dan setengah daripada barang yang menunjuklah ia barang juga yakni ala kauniha muharrafatan, di atas keadaannya Taurah tu diubah-ubah. Tu apa? Zikru wafati Musa alaihi salamu fiha. Ialah pengkesahan ataupun penceritaan, penyebutan tentang wafatnya Nabi Musa di dalamnya adalah kitab Taurah ada sekarang. Mana fi babil akhiri minha, fil babil akhiri minha, di dalam bab yang terakhir daripada kitab Taurah. Kalau orang nak pergi cek, boleh pergi cek lah. Sahifah 34 lagi Kitabul Muqaddas. Al-Ahdul Qadim. Ni perjanjian lama. Tu. Pelik. Nah, wal halu, padahalnya annahu, bahawasanya huwa ia kitab Taurat tu allazi unzilat alaihi, ialah kitab ini turunkan di atasnya Musa. Tiba-tiba Musa mati dah. Kok mana pula gitu? Nah, ada dalam Quran cerita Nabi Muhammad wafat ada? Ada tak? Ada dalam Quran cerita Nabi Muhammad wafat ada tak?
Nak ada warna muka Quran tu diturun atas Nabi Muhammad. Kalau orang wafat tak ada lah Quran ni. Wah gitu juga Taurat. Nah, kalau kita Taurat tu duk sebut cerita Nabi Musa tu wafat. Lepas tu turun bila cerita ni kata Nabi Musa? Turun siapa pula sini? Itu orang panggil setengah daripada bagai yang menunjuk kata bahawasanya kitab Taurat ada sekarang ni ialah kitab yang diubah-ubah. Nah. Tapi kalau kita baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juzuk pertama. Nah. Dia kata qad akhbarana Allahu azza wa jalla anna ahlal kitabi harrafut Taurata wal Injil. Sesungguhnya telah mengkhabar akan kami oleh Allah azza wa jalla anna ahlal kitab, akan bahawasanya ahli kitab harrafut Taurata wal Injil, mengubah-ubahlah mereka itu akan kitab Taurat dan Injil. Wa baddalu kalamallahi, dan menukar-nukar mereka itu akan kalamullah. Tapi ghairu anna hadzal tahrifa laisa syamilan likulli kitabihi. Tetapinya tahrifan mereka itu tidak lengkap keseluruhan bagi tiap-tiap kitab-kitab Injil dan Taurat tadi. Karena itulah dia kata senantiasa ada dalam kitab dia tu apa? Benda yang hak dengan yang batil bercampur baur, faham tak? Maka sebab itulah tidak boleh kita tu mencaci maki. Walihaza la yajuzu ihanatuha. Kerana ada bercampur dalam kitab Taurat tu ada nama Allah, ada cerita juga pasal ada kebenaran tu ada. Tapi tak tahu hak mana sah hak sebenar. Kan? Bercampur bau. Kerana mereka tahrif, mereka tabdil tu tidak orang panggil secara keseluruhan. Buai hak ni sikit, tukar hak ni sikit, tukar hak ni sikit. Maka kerana itulah la yajuzu ihanatuha. Tidak boleh kita menghinakan kitab tersebut. Tuh. Habis itulah. Kita nak hina-hina tu tak boleh. Kenapa? Kerana ada orang panggil hak mereka tak tahrif tu ialah sebahagian daripada kalamullah yang sebenar. Tapi oleh kerana campur bau dah. Maka kerana tu tak boleh pegang lah. Maka kerana itulah kalau kita beriman dengan Al-Quran ni, pada makna kita beriman dengan segala kitab-kitab hak sebelum ni. Hak sebelum ni. Jadi kalau ada dalam Taurat hak bermuafakat dengan apa hak diriwayat dalam Quran, barangkali hak tu dah hak tidak ditahrif. Gitulah. Dah. Baik, habis itu sing soal kaifa, bagaimana kau i'tiqaduka pegangan engkau hai musannif fi zaburi pada kitab Zabur. Lagu mana peganganmu pada kitab Zabur? Jin jawab, a'taqidu, aku berpegang dalam hati aku, anna zabura, akan bahawasanya kitab Zabur tu kitabun, ialah salah satu kitab min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, daripada beberapa kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, anzalahu, yang diturunkan akan dia ala sayyidina Daud alaihi salamu, di atas junjungan kita Nabi Daud alaihi salam. Dalam Quran sebut kan, wa ataina Dauda zabura. Wa ataina Dauda zabura, dan kami berikan akan Nabi Daud tu kitab Zabur. Jelas dalam Quran sebut itu. Wa huwa, dan ia kitab Zabur ni ibaratun, ialah satu ibarah an ad'iyati, tentang beberapa doa-doa, wa azkarin, dan beberapa zikir-zikir, wa mawa'iza, dan beberapa peringatan-peringatan, wa hikamin, itu wahi kamin, dan beberapa perkataan-perkataan bijaksana, hikmah. Perkataan-perkataan hikmah. Tuh. Walaisa fihi ahkamun syar'iyyatun, dan tidak adalah di dalam kitab Zabur tu oleh beberapa hukum-hukum yang dibangsa pada syarak. Tak ada lah tu. Tuh. Adalah hadis riwayat daripada Qatadah. Wa an Qatadah qala. Diriwayat daripada Qatadah berkata ia, kunna
kunna nuhaddatsu annahu du'a 'allamahullahu Dauda. Kami bercakap-cakap atau bercakap-cakap lah, annahu bahawasanya kitab Taurat tu doa, ialah doa 'allamahu yang mengajarlah akan dia Allahu oleh Allah Dauda akan Nabi Daud. Wa tamhidun doaun 'allamahullahu Dauda wa tamhidun wa tamjidun lillah. Nah, puji-pujian, pengagungan pada Allah Ta'ala. Laisa fihi halalun wala haramun. Tidak ada di dalam kitab Zabur itu halal dan haram. Wala faraid wala hudud. Tidak ada faraid wala hudud. Tidak ada menyebutkan kefarduan dan hukum-hukum hak-hak tak ada. Tu ambil situ lah. Walaisa fihi ahkam syar'iyyatun, dan tidak ada dekat Zabur tu hukum-hukum yang dimasa pada syariat. Kenapa tu tidak ada lagi? Li'ana Dauda, kerana bahawasanya Nabi Daud alaihi salam ni kana ma'muran, adalah ia diperintah oleh Allah Ta'ala lah bittiba'i syar'iyyati, dengan mengikutkan syariat musawiyati yang dibangsakan pada Nabi Musa. Musawiyati tu bukan mausuyati dak. Lagi tak ni mausuyati. Ya salah baris tu. Sepatutnya sing tu patah, ming tu dhamah ya. Ni dak mausuyati kata ni, musawiyati gitu. Jadi Nabi Daud ni mengikut akan syariat Nabi Musa alaihissalam. Habis itulah. B. Sing soal kaifa i'tiqadu ulama. Kaifa i'tiqaduka fil injili. Gitu. Sing soal bagaimanakah pegangan engkau terhadap Injil, di dalam kitab Injil, pada kitab Injil. Kitab yang diturunkan di atas Nabi Isa. Jin jawab, a'taqidu, aku berpegang. Annal injila, akan bahawasanya kitab Injil ni kitabun ialah salah satu kitab min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Salah satu kitab daripada beberapa kitab-kitab Allah Ta'ala. Anzalahu, yang diturunkan akan dia Injil ni alal Masihi Isa alaihi salamu. Diturunkan di atas Nabi Isa alaihi salam. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. Wa atainahul injila fihi hudan wa nurun. Fihi hudan wa nurun. Itu dah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wa dzalika, dan bermula kenyataan demikian itu kitab Injil ni li bayanil haqaiqi, untuk menyatakan hakikat-hakikat perkara. Wa da'watil khalqi, dan menyerukan makhluk Allah Ta'ala litauhidil khalaqi, litauhidil khaliqi, untuk mengesahkan sang pencipta. Tuh. Wa naskhi, dan menasah, membuang ba'di ahkamit tauratil far'iyati, sebahagian hukum hakam dalam kitab Taurat hak bahasa fara', ala hasabil iktidai, di atas sekira-kira yang dikehendaklah. Ala hasabil iktidai, di atas kira-kira yang dituntuti, yang dikehendaki oleh syarak. Wa tabsyiri, dan sebagai memberi berita gembira bi zuhuri khatamil anbiya'i, dengan zahirnya penyudah bagi segala nabi-nabi. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dalam Quran sebut. Tu. Habis itu. Sing soal. Kaifa i'tiqadul ulama il a'lami fil injili al-mutada wali al-ana. Kaifa, bagaimanakah i'tiqadul ulama il a'la, bagaimanakah i'tiqad pegangan ulama-ulama hebat-hebat, ulama-ulama besar
fil injili pada kitab Injil al-mutadawali, ini maknanya yang bersebaran, yang bertaburan, yang tersebar luah atau yang popular. Al-ana pada waktu sekarang ini. Dah. Jing jawab i'tiqadul ulama il-a'lami annal injil al-ana lahu arba'un nusakhin. Allafaha arba'atu. I'tiqadul ulama il-a'lami, bermula pegangan ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar ni, annal injilah, bahawasanya Injil al-mutadawala, yang tebaran sekarang, al-ana yang sekarang ini ni, lahu sabitlah baginya arba'un nusakhin, 4 segala nuskhah. 4 segala nuskhah ni allafaha, menulislah akan dia 4 segala nuskhah ni arba'atu, oleh 4 orang. Ba'duhum, setengah mereka itu 4-nya lam yaral masiha alaihi salamu aslan. Setengah daripada 4 orang itu lam yaral masiha, tidak melihat akan Nabi Isa alaihi salamu aslan, langsung, tak lihat langsung, ai qata'an. Tu. Wahum, dan bermula mereka itu 4 orang tu siapa? Matta. Nama orang tu. Matta wa Marqas wa Luqa wa Marqas. Tu Matta wa Marqasu wa Luqan wa Yuhanna atau wa Yuhanna. Boleh tak? Tu 4 orang tu. Jadi 4 orang ni lah hak menulis Injil nya. Hak ada sekarang. Injil hak ada sekarang ni didakwanya ditulis oleh 4 orang ni. Sebahagian daripada 4 orang ni ada hak tak tengok langsung Nabi Isa. Wa Injilu, dan bermula Injil. Tu kullin min haula atau kullum min haula'i, tiap-tiap daripada mereka itu 4 orang, munaqidun lil akhari, berlawan-lawanan akan yang akan sebahagian yang lain, fi kathirin minal matalibi, pada kebanyakan perkara yang dikehendak, yang dituntut. Fil matalibi ay fil maksudi. Wa qad kana, dan adalah lin nasara, sabik bagi orang Nasara tu, anajilu katsiratu, berapa banyak dulunya, banyak sangat orang panggil kitab-kitab Injil, ghairu hazihil arba. Lain daripada ini 4 nuskhah. Dulunya banyak, bukan 4 saja dulu. Wa qad kana lin nasara anajilu katsiratun ghairu hazihil arba'ati, dan adalah sabik bagi orang Kristian tu berapa banyak kitab-kitab Injil lain daripada ini yang 4. Lakin akan tetapi ba'da raf'i sayyidina Isa alaihi salamu ila sama'i, malah akan tetapinya kemudian daripada diangkatnya junjungan kita Nabi Isa alaihi salam ila sama'i, ke langit, bi aksara min mi'atai sanatin. Gitu deh. Betul? Dengan lebih kurangnya lebih daripada 200 tahun. Lebih daripada 200 tahun tu, awalu, berusahalah mereka itu orang Nasrani, ala ilgha'i, di atas menghapuskan ma'ada hazihil arba'ati, nuskhah-nuskhah yang lain daripada 4 ni. Tu ilgha'iha ke ilgha'i saja? Ilgha'iha deh. Jatuh kitab ni. Awalu, berusahalah mereka itu, gigihlah mereka itu, ala ilgha'iha, tu di atas menghapuskan dia, dia anajil yang banyak tadi tu, ada barang selain daripada hazihil arba'ati, daripada 4 nuskhah ni. Jadi dulunya bukan 4 nuskhah ni saja ada, banyak lagi. Lepas daripada Nabi Isa tu wafat lebih kurang 200 tahun lebih, mereka ni pokok Kristian ni usaha supaya nuskhah-nuskhah lain tu dihapuskan. Supaya apa? Takhallusan min kasratit tanaqudi, supaya melepaskan daripada banyak berlawan-lawanan. Wa tamallusan, dan supaya terlepas min wafrati, daripada wafrati ni mana? Kebanyakan, kelimpahan. Min wafrati
daripada kelimpohan at-tadaddi. At-tadaddi ni makna berlawan-lawanan juga, wa ta'arudi dan berlawan-lawanan juga. Nah, ta'aru, nah, tadaddu, nah, ta'aru makna bercanggah-canggah berlawan-lawan. Jadi supaya sikit berlawan-lawan dan supaya terlepas daripada banyak orang panggil berlawan maka kerana itulah lepas daripada 200 tahun lebih kewafatan. Dia angkatkan Nabi Isa tu, maka fok-fok Kristian ni dia usaha supaya kitab-kitab Injil, nuskah-nuskah lain daripada Pak tu dihapus. Tinggal Pak tu ya. Gitu maksudnya cerita sini. Habis itu. Sing soal kaifa i'tiqaduka fil Qur'ani wallahu a'lam. Bagaimanakah pegangan engkau pada Al-Quran? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin na'udzu. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin nas'aluka min khair. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad.